Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushayri, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Abu Uthman pernah ditanya tentang sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya memohon kepadamu ya Allah keredaan setelah keputusan. Dia menjawab, redha sebelum keputusan adalah keazaman untuk redha, dan redha selepas qada adalah redha yang sebenar. Abu Sulaiman mengatakan, saya berharap mampu mengetahui hujung redha. Seandainya Allah Ta'ala memasukkan diriku ke neraka, maka saya tetap akan redha. Menurut Abu Umar Ad-Dimashqi, yang dimaksudkan redha adalah meninggalkan keluh kesah di mana sahaja hukum berlaku. Menurut Junaid Al-Baghdadi, yang dimaksudkan redha adalah menghilangkan ikhtiar, usaha dan pilihan. Menurut Ibnu Atta, yang dimaksudkan redha adalah melihat hatinya terhadap lamanya pilihan Allah Ta'ala bagi hamba dengan meninggalkan kemarahan. Sedangkan menurut Ruwayyim, yang dimaksudkan redha adalah menerima hukum dengan senang hati. Menurut Haris Muhasibi, yang dimaksudkan redha adalah tenangnya hati di bawah tempat-tempat berlakunya hukum. Menurut An-Nuri, yang dimaksudkan redha adalah senangnya hati kerana menerima pahitnya keputusan. Al-Jawzi mengatakan, barang siapa redha tanpa batas, Allah Ta'ala akan mengangkat darjatnya di luar batas. Sedang Abu Turab An-Nakhshabi menjelaskan, siapa pun tidak akan pernah mendapatkan redha jika dalam hatinya ada seberat biji sawi dunia. Diriwayatkan dari Abbas bin Abdul Muttalib bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabb. Orang yang redha Allah sebagai Tuhannya akan merasakan nikmat iman. Diceritakan bahawa Umar bin Al-Khattab menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari bahawa segala kebaikan terletak dalam keredaan. Maka jika engkau mampu, jadilah orang yang redha. Jika tidak mampu, jadilah orang yang sabar. Dalam sebuah cerita, disebutkan bahawa Uthman Utbah Al-Ghulam biasa menghabiskan malam-malamnya hingga pagi dengan mengucapkan, jika engkau menghukumku, aku akan mencintaimu. Dan jika engkau mengasihi aku pun tetap mencintaimu. Saya telah mendengar Ustaz Abu Ali Daqqaq mengatakan, manusia ibarat tembikar. Dia tidak mempunyai pikiran menentang hukum Allah. Saya juga telah mendengar dia mengatakan, seorang laki-laki marah kepada budaknya. Budak itu minta tolong kepada orang lain agar tuannya memberikan maaf. Budak itu menangis sampai penolong bertanya, kenapa engkau menangis padahal tuanmu telah memaafkanmu? Tuannya langsung menjawab, dia hanya memohon keredaanku, bukan yang lain. Adapun saya menangis kerana dia. Muslimin dan muslimat, senang penonton dirahmati Allah sekalian. Di antara tanda redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah apapun keputusan dan takdirnya diterima dengan lapang dada, dengan rasa gembira, bahkan dengan merasakan ia lebih baik daripada apa yang dia kehendaki. Setiap hamba dalam kehidupannya mempunyai pilihan dan kehendak. Namun, semua manusia menyetujui orang yang lebih tahu tentang sesuatu perkara, lebih mengetahui apa yang baik untuk dirinya. Umpama contoh, seorang
yang ingin mendapat keuntungan dunia dengan membawa duit yang banyak untuk memperoleh keuntungan, maka dia bertemu dengan seorang pakar dalam pelaburan. Maka dia kata, ni ambil duit saya sekian banyak, maka laburkan pada perkara yang saya akan boleh untung banyak. Kerana orang ni melihat kepercayaannya kepada orang yang lebih pakar padanya untuk dibuat pelaburan. Dan dia mahukan keuntungan. Dia nak keuntungan berdasarkan apa yang dia tahu. Tapi orang yang mahir ini akan membina keuntungannya berdasarkan ilmu yang dia ada, yang lebih baik. Bila kita menyebut bahawa manusia ni dia ada pilihan, tapi kita akan meyakini pilihan orang yang lebih mahir pada kita. Kita pergi kedai kereta, saya punya kereta ni rosak sekian-sekian, dengan maksud untuk baiki pulih. Lalu mekanik dia kata, saya nampak kereta awak ni kena baiki macam ni. Di luar daripada apa yang awak tunjuk. Maka pasti dia akan menyetujuinya. Kalau kita sakit pergi jumpa tukang urut, kita tunjuk tangan kita ni salah urat, seliuh. Kalau kita tunjuk tempat sakit, saya seliuh kat sini. Lalu tukang urut yang mahir, dia urut tempat lain. Kita tahu dia ada hubung kaitnya di situ. Sebagai contoh. Maka kita akan bersetuju. Kerana kita tahu dia lebih berilmu. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berilmu. Allah berfirman, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu itu Tuhan yang maha berilmu, alim. Maka Allah Ta'ala yang maha mengetahui untuk segala kehidupan hamba-Nya. Maka seorang hamba yang benar, dia akan melihat kepada pilihan Allah lebih daripada pilihan dia. Dan melihat setiap takdir Allah itu ialah pilihan Allah untuk dia. Kerana itu bila Nabi SAW berdoa, kata doa Nabi, Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku mohon kepadamu redha selepas qada. Maknanya apa pun yang kau tentukan aku nak redha. Nabi SAW bukan memohon sabar, tapi memohon redha. Kita dah sebut beza sabar dan redha. Sabar ni kita tahan dan kita nak berada pada tempat yang lain daripada apa yang Allah tentukan. Tapi kita tahanlah sabar. Redha yakni bukan sekadar makna kita tahan, tapi kita memilih apa yang Allah pilih. Ini disebut redha. Contoh, kita sakit. Kita pun sabar. Tapi sabar kita haraplah sembuh. Esok lusa sembuh. Itu sabar. Manakala orang yang redha, bila dia sakit, maka dia melihat apa yang dia berada sekarang itu baik. Dan tidak mahu berpindah. Sehingga Allah yang pindahkan dia. Ketika Nabi Allah Yunus AS bertemu dengan Jibril. Nabi Yunus kata, wahai Jibril, tunjukkan aku orang yang paling kuat ibadat. Yang paling kuat ibadat. Maka Jibril bawa dia bertemu seorang lelaki yang buta matanya, yang kudung kakinya dan tangannya, kena kusta. Lalu kata Yunus AS, wahai Jibril, aku nak tengok orang yang ibadat ni, orang yang puasa banyak, sembahyang banyak. Itu yang aku maksudkan, bukan ni. Lalu kata Jibril AS, memang dia lah orangnya. Sebelum dia kudung tangan dan kaki, dia lah ahlinya. Sembahyang, puasa. Ceritanya kata Jibril pada Yunus AS. Satu hari Allah Ta'ala uji dia. Untuk diambil matanya, tangannya, kakinya. Setiap kali diambil nikmat itu, dia kata, ya Allah, engkau memberi mereka apa yang kau kehendaki. Dan aku ambil mereka apa yang kau kehendaki. Dan aku redha dengan apa yang kau kehendaki. Kata, ya Allah, engkau beri ikut engkau kehendak lah. Dan engkau ambil pun ikut kehendak kau. Maka aku redha dengan apa yang engkau kehendaki. Maka itu yang disebut. Lalu kata Jibril, wahai fulan,
Apakah kamu tidak mau berdoa dan aku aminkan? Semoga dikembalikan mata, tangan dan kaki. Kamu doa, aku aminkan, kata Jibril AS. Lalu kata lagi, tidak. Aku tidak akan berpindah pada ujian yang Allah suka untuk aku. Sehingga Allah yang memindahkannya. Aku melihat, kalau ini yang Allah suka padaku, maka aku tak akan minta pindah. Maka ini namanya redha. Dia tak fikir nak pindah. Apa yang ada sekarang, okey, redha. Maka ini dinamakan redha selepas Allah Ta'ala tentukan. Dan menganggap apa yang Allah tentukan itu baik. Sebab itu kata Umar Al-Khattab, aku tidak peduli pagi aku macam mana, petang aku macam mana. Selagi mana Allah redha pada aku. Kalau pagi ni okey ke, tak okey ke, aku tak risau. Asalkan satu hari aku lalui dengan penuh redha Allah Ta'ala. Kita ambil kira dengan ujian-ujian yang berlaku. Kita kan mood kita berubah dengan ujian. Mood berubah. Kalau hari ni start lagi kerja, motor dah rosak, mood kita pun dah berubah. Hari nak start kerja, keluar dari rumah, slipper pula hilang. Mood kita pun dah berubah. Mungkin dimulakan dengan maki ambun. Mungkin. Pagi-pagi ni kita mula nak start kerja, tiba sakit perut pula. Marah kita ke perut kita. Masa ni lah nak sakit perut. Maka ini mungkin yang berlaku bila kita tak punya jiwa yang redha. Melihat apa yang baik yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita dalam hidup. Sebab kita hidup dengan majari al-qadar. Maksudnya, landasan yang Allah tentukan. Qadar. Allah tentukan. Dan Allah suruh kita redha dengan cara sabar, dengan cara redha, dengan cara buat apa yang Allah kehendaki. Satu hari, dan satu peperangan, menentang orang murtad. Seorang sahabat bernama Salim Maula Abi Huzaifah. Jadi Allah Ta'ala itu. Ketika dia perang lawan Musailamah Kadzdzab, dia cedera parah. Sehingga membawa kepada kesyahidan. Syahid. Hari dia perang, dia seorang yang berpuasa. Dia tak buka puasa. Dia perang nak kena puasa. Lalu seorang beri air pada dia, ambil air. Dia kata, aku tak perlukan air, aku puasa. Cuba kamu heret aku biar aku lebih dekat dengan musuh aku. Walau tengah cedera dia suruh heret lagi, biar menghadap musuh. Nak lawan lagi. Dan letakkan air di hujung tu. Kalau Allah panjangkan umurku sampai maghrib, maka aku minum. Kalau tidak, aku redha. Akhirnya beliau gugur syahid. Bersama dengan ayah angkatnya. Iaitu Abu Huzaifah. Salim ni, dia nak angkat kepada Abu Huzaifah. Oleh kerana isterinya tak ada anak. Lalu, ambil anak angkat Salim. Bila turun ayat tentang hijab, maka isteri kepada Huzaifah merasa berat. Sebab ni anak angkat, tiba-tiba dia kena pakai tudung. Macam mana nak selesai masalah anak angkat? Anak angkat tetap anak angkat, bukan mahram. Maka Abu Huzaifah tu jumpa Nabi SAW. Macam mana nak selesai masalah anak saya ni, anak angkat. Dah besar panjang kawan ni. Turun ayat hijab. Semua kena pakai hijab. Dan Salim, sebagaimana tuan tahu, dia anak angkat saya. Kata Nabi SAW, susukan dia. Susukan dia. Ini khususiat pada Salim. Maka, isteri pada Huzaifah, seorang riwayat menyatakan bahawa dia beri susunya pada Salim. Bekah ke apa, minum. Sehingga dia menjadi bayi susuan yang paling tua. Dia syarat susuan ni 2 tahun ke bawah. Ar-radha'ah ma duna haulain. Susuan itu bawah 2 tahun. Tapi kalau dah umur 20 tahun tak panggil bayi menyusu. Susuan. Tapi untuk kisah Salim ini dia ada kelebihannya. Sungguh untuk dia menjadi anak angkat yang proper secara aurat. Dia anak susuan. Dan dia dan ayah angkat, ayah susuannya gugur syahid dalam peperangan menentang Musailamah Kadzdzab. Tapi dia redha. Sehingga dia kekal berpuasa. Dia kata kalau sekiranya Allah panjangkan umur aku, maka aku minum. Kalau tak, maka cukup. Sehingga dia gugur syahid. Ini makna redha. Melihat pada pilihan Allah lebih baik. Itu kita minta pada Allah dengan doa Nabi. Ya Allah, berilah aku redha.
Sebab engkau tentukan pada aku. Satu hari, Musa AS tanya, ya Allah, siapa dia hamba-Mu paling jahat sekali? Siapa hamba kamu yang jahat sekali, yang besar sekali dosa? Lalu Allah Ta'ala berfirman, wahai Musa, hamba ku yang paling jahat, yang dosanya besar, yang menuduh aku bukan-bukan. Dituduh aku. Lalu kata Musa, macam mana dia tuduhmu ya Allah? Kaifa yattahimuka? Macam mana dia tuduh? Lalu kata Allah Ta'ala, wahai Musa, dia minta pilihan daripada aku. Dia istikharah dengan aku. Bila mana aku berikan apa yang dia nak, tiba-tiba dia marah pula pada aku. Maksudnya apa? Kata kita kan istikharah. Kata istikharah nak jodoh, kata istikharah nak bisnes, kata nak istikharah nak apa-apa. Maka itu pilihan Allah lah, kita istikharah. Kita istikharah nak jodoh, dapat jodoh. Bila dapat jodoh, tengoklah benda-benda tak elok pada pasangan. Itu kata aku ni sila istikharah apa? Kita dah istikharah dah memang. Ini pilihan. Lelaki pilihan kita, perempuan pilihan kita. Kita confident dah istikharah ni. Kita dah bayang bila istikharah ni, pastilah perempuan ni macam malaikat lah. Tu malaikat. Kita jumpa dia hanya senyum dan sebagainya. Rupanya Allah uji kita dalam sebalik istikharah. Baik, supaya kita faham makna istikharah. Maka orang ni pun dapat keputusan istikharah, dia pun ikut. Dah cantik dah, dapat istikharah, ikut. Bila dia ikut, bukan bermaksud Allah tak akan uji di sebalik pilihan Allah beri pada dia. Allah tetap uji. Macam mana dia yakin istikharah itu bagus, baik untuk agama dia. Kerana kita perlu tahu bila kita istikharah, kita minta kebaikan agama kita. Dan dunia itu tak rosakkan agama kita. Setiap kali kita istikharah dalam hal-hal duniawi, dengan maksud, biar agama kita terpelihara kukuh dan terjaga. Kalau tak istikharah dalam bab kerja, apa pun pekerjaan tuan-tuan dapat, agama tuan-tuan terjaga. Istikharah dalam pasangan, agama tuan-tuan terjaga. Baik, barangkali agama ini terjaga bila diuji dengan wanita yang tidak baik. Atau suami tak baik. Untuk kita sentiasa bermunajat pada Allah dan sebagainya. Barangkali kalau suami itu baik ikut acuan kita, kita mungkin jadi lalai. Ini setiap weekend melancong je. Ini akhirnya kita tinggalkan masjid, kuliah. Kita tinggalkan agama kita. Berbulan madu sakang kita, tak habis-habis bulan madu. Misalnya. Maka istikharah ini memberi maksud. Pilihan yang Allah berikan pada kita, tak rosak agama apa pun kita ambil. Jadi kata Allah Ta'ala, dia istikharah dengan aku. Yastakhiruni. Dia istikharah kepada aku. Wala yardha biqada'i, tapi lepas dia dapat apa yang aku pilih untuknya, dia tak redha pula dengan apa yang diberikan. Maka ini paling aku benci, marah. Lepas tu tuan-tuan, bila kita istikharah, sama ada kita dapat itu, lari dengan nafsu kita atau tidak, maka dia tahu ini baik untuk kita, baik. Ada kebaikan itu dapat dilihat cepat. Ada kebaikan dapat dilihat selepas puluhan tahun mungkin. Ramai orang yang dapati kebaikan itu selepas puluhan tahun. Anak dia teruk, nakal, sampai anak dia dah dewasa besar, tiba paling beri manfaat pada dia. Walau dia tengok masih kecil tu macam tak lulus anak dia ni. Tapi bila dah besar, punya banyak beri manfaat pada dia. Sebab tu istikharah, kalau tuan-tuan dah istikharah, tiba-tiba pada permulaan, tuan-tuan tak nampak macam keinginan nafsu kita nak. Ketahuilah itu kerana kejahilan kita dan terhijab kita dan melihat hakikat serta hikmah. Kita misalnya istikharah nak berniaga, dapatlah jawapan, tak sedap ke sini ni. Nak berniaga, tiba lingkup kita. Kita kata, macam mana? Saya istikharah, kenapa lingkup? Pada hemat kita dengan istikharah tak lingkup lah. Sebab kita sentiasa nak Allah uji ikut kehendak kita. Dan banyak kalangan kita beragama untuk kehendak kita. Untuk nafsu kita. Kita solat ajak, kita nak macam kita nak. Kadang-kadang Allah beri bukan macam kita nak, kerana ia lebih baik. Kita nak solat ajak, biar bini kita beranak anak lelaki.
Duk solat ajak. Ibu anak perempuan. Lalu kita kata, saya solat ajak ni. 12 rakaat satu malam. Kenapa pula dapat? Macam kita mula menuduh Allah Ta'ala dan pilihan Allah. Maka ini yang besar kesalahannya. Kerana bila kita berhajat sesuatu berdasarkan nafsu kita, Allah nak beri lebih baik daripada apa yang kita fikirkan. Kerana kita barangkali lebih aslah, lebih sesuai mempunyai anak perempuan. Kita lebih perlukan anak perempuan berbanding anak lelaki. Maka akhirnya kita yang bodoh ni melihat kebaikan itu selepas puluhan tahun. Andai kata kalau kita dapat melihat lebih awal, hanya orang yang punya jiwa redha. Yang paling cepat melihat kebaikan setiap ketentuan Allah ialah orang punya redha. Dia paling cepat nampak. Tapi orang paling lambat ialah orang yang bila dapat sesuatu dia tak redha. Tapi lama kelamaan dia pasti akan nampak sesuatu yang akan menjadikan dia redha. Tapi lambatlah dia punya tingkat yang patut dinaik tadi dia terlepas lama. Maka ini satu kerugian. Nanti bila kita doa Allah inni as'aluka ridha ba'dal qada, ya Allah, apa pun yang kau putuskan aku nak redha. Tapi kalau tak sama macam kita nak, sabar sampai jumpa redha. Jangan, aku rasa istiqarah aku tak betul lah ni. Aku tak, awak dah istiqarah, dan itu keputusan. Awak terus jalan. Apa pengujian di sebaliknya, Allah akan pelihara awak. Allah akan jaga awak. Kerana ini pilihan Allah. Bila kita, saya katakan saya dah minta petunjuk dari Allah. Hati saya cenderung ke situ. Maka saya, ini yang disebut oleh Allah. Fa'iza azam tafatawakal Allah. Kalau kamu dah punya azam, sampai kamu istiqarah, tawakal terus, tawakal. Kadang-kadang betul lah kita rugi. Tapi untuk kita jumpa satu peluang yang lain, yang kita mungkin tak jumpa peluang tu, kalau kita tak rugi. Ini ada, kita nak dapat keuntungan, melalui kerugian baru kita dapat keuntungan. Macam saya pernah cerita pada tuan-tuan. Ada seorang hamba Allah. Dia ni bomba. Dia padamkan kebakaran, dia melecur teruk. Dia teruk melecur, ujian dia hantar ke Jepun untuk rawatan pembedahan kosmetik. Duduk Jepun berbulan. Rupanya itulah takdir untuk dikahwin orang Jepun dengan nurse. Takdir dia. Untuk dijumpa, di sebalik kerugian yang dia alami, untuk dijumpa nikmat yang dicari. Dapat isteri, dapat anak-anak. Sebab Allah nak pertemukan dengan kepada kebaikan ini melalui ujian ni. Kadang-kadang saya katakan, kita ni rugi untuk Allah pertemukan kita sesuatu yang hebat di situ. Kita kan nak cari emas. Emas ni bukan dicari tempat yang indah. Tempat berlumpur. Kalau tuan-tuan tengok, orang cari emas. Saya suka tengok rancangan cari emas. Dia cari dalam hutan. Cari tempat air terjun. Sampai mati. Nak dapat emas. Tuan-tuan cari emas kedai emas je, memang tak rasa. Yang cari emas betul ni, emas betul. Ni, dia korek terowong. Macam emas korek terowong. Nak cari kebaikan namanya emas, dia terpaksa lalui segala benda tu. Sejuk. Dalam hutan. Bergaduh. Ni pinjam duit ni untuk beli alat-alatan. Ada pula geng korup yang lain. Dan perjuangan dia nak dapat emas. Tapi dia dapat seronok. Dia dapat emas. Dia dah jumpa lubuk dia. Tuan-tuan jangan ingat cari emas jumpa seketul macam tu. Lalu macam kepala mancis. Dia ayak, dia adung. Bercik. Ambil. Artinya kita tahu kebaikan itu dengan ujian yang berat untuk kita peroleh. Sebab itu bila kita dah istikharah pada Allah, apa yang Allah tentukan, maka jangan menuduh Allah. Kerana Allah benci. Allah dah bagi, redha. Kamu dah istikharah kan? Ini Allah bagi pilihan. Yang paling baik untuk kamu. Dia dah sebut masuk istikharah, tuan-tuan minta Allah pelihara agama atas apa pun pilihan kita. Dan setiap kita memilih sesuatu dalam kehidupan dunia, agama kita terancam. Itu kita kena ingat. Tuan-tuan pilih apa pun dalam dunia ni, agama tuan-tuan terancam. Bila urusan dunia. Oleh kerana agama ni benda paling sensitif. Benda paling penting. Benda yang paling hebat. Ini yang paling perlu dijaga. Ini benda sensitif, tuan-tuan. Bila kita dalam kesibukan urusan duniawi, kita bimbang agama kita hanyut. Apa tadi kalau agama kita hilang? Maka apa pun kita nak, dengan berkahwin. Kahwin boleh hilang agama. Sebahagian mereka. Masa bujang punya baik. Bila kahwin, baik masalah.
Masjid tak pergi, surau tak pergi, dah kahwin. Dia mula jadi sibuk, tak menentu. Dapat anak pun jadi macam tu. Bila dapat anak, mula kurang ibadatnya. Oleh sebab itu, kita istiqarah pada Allah. Supaya benda yang kita nak hal duniawi tidak goncangkan agama. Tuan-tuan kahwin, macam sama. Agama tuan-tuan makin kuat. Kita dapat anak, agama kita makin kuat. Kita dapat kerja, dapat projek, lagi kuat agama kita. Dia tak menggunakan agama. Itulah dia, bila Allah pilih untuk kita, Allah jadikan agama kita tidak rosak. Itu kata ulama, kalau kamu lihat sesuatu nikmat, pilihan Allah pada kamu, maka lihat agamamu. Kalau agamamu tidak terjejas, maka itu pilihan Allah. Tapi kalau agamamu terjejas, maka Allah menyuruh kamu memilih sebaliknya. Yang datang ni cuma ujian. Tuan-tuan, ini Dajjal. Dia datang untuk apa? Rosakkan agama. Dia bukan nak rosakkan fizikal kita. Dajjal bukan datang nak bunuh kita. Dia datang bukan nak bunuh kita. Tapi dia adalah ibu segala kejahatan. Dia tak macam Yahudi nak bunuh kita. Nak bunuh semua orang Islam. Tapi dimulakan dengan semua orang Arab. Bagi dia Arab ni teras pada Islam. Habis Arab dulu. Lepas tu baru pergi bangsa lain. Yang penting dia boleh hapuskan Islam. Sebab Islam tahu hasil besar dia Yahudi ni. Orang yang tak tahu. Tapi bila datang Dajjal, Dajjal bukan datang nak bunuh kita. Dajjal tak bunuh pun kita. Dia tak nak bunuh sesiapa pun. Orang Islam pun tak nak bunuh. Dia nak suruh orang Islam ni rosak agama. Itulah dia matlamat dia. Dia tak pergi satu kampung bunuh orang tu. Dia pergi satu kampung. Kampung yang gersang disuburkan. Allah beri dia. Dengan apa yang dia nak, Allah izinkan. Yang tak nak beriman dengan dia, dia jadikan bumi itu tak ada air, tak ada makanan. Sampai meletup pada dia. Dia tak bunuh. Dia tak bunuh. Orang ikut dia, dia berikan kemewahan, berikan kekayaan. Yang tak ikut dia, dia tajwidkan. Dia kebulurkan. Sehingga kata Nabi SAW, makanan orang beriman waktu Dajjal turun ialah Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu makanan orang beriman. Semua makanan tak ada. Kerana ada di tangan Dajjal. Mereka tak benar. Dajjal tak benarkan mana-mana orang dimakan. Sampai orang ni ikut dia. Dajjal tak nak bunuh. Kalau bunuh, tak sampailah matlamat dia nak suruh itu ikut dia. Jadi barulah kita tahu. Ancaman sebenar pada agama kita. Bukan pada orang bunuh kita. Bunuh ini bukanlah ancaman paling besar dalam hidup. Tapi orang bunuh agama kita itu ancaman paling besar. Dan itulah yang Dajjal nak buat. Yang saya sebut, Dajjal bukan datang nak bunuh kita. Dia tak ada buat bung atom, meletup sana, meletup. Tak ada. Dia pergi setiap tempat untuk menjadikan kita percaya pada dia. Dia Tuhan. Cukup. Maksudnya tuan-tuan sekalian, agenda paling terbesar, yang paling bahaya yang kita perlu sedar, apa sahaja yang boleh rosakkan agama kita. Bukan cerita duit, cerita sikit. Bukan cerita makan minum. Cerita agama. Sebab itu bila kita faham tentang paling penting agama, kita istiqarah dalam semua urusan dunia supaya jangan urusan dunia rosakkan agama. Hatta kita istiqarah dalam memilih kawan, jangan kawan rosakkan agama. Hatta kita istiqarah dalam semua perkara. Semua perkara ini tidak rosakkan agama. Ini asas dalam istiqarah. Kata Abu Sulaiman, saya berharap mampu mengetahui hujung redha. Mana di kemuncak redha? Aku nak tahu. Itu seandainya Allah Ta'ala masukkan saya dalam neraka sekalipun saya nak redha. Kata bila kita memang doa, ya Allah jangan masukkan kita dalam neraka. Tapi atas nama redha. Kalau Allah kendaki begitu, ya saya redha. Walaupun Allah SWT tak akan masukkan hambanya redha dalam neraka. Tak akan. Cuma nak beritahu tingginya redha macam ginilah kita sebut. Antara cinta dengan pahala. Betul kita bila buat satu amalan nak pahala. Tapi bila kita sampai satu tahap, makam tertinggi, kita bukan nampak pahala, kita nampak Allah. Kita nampak bukan syurga, nampak nak jumpa Allah. Sehingga lupa kita pada nikmat syurga, kita nak jumpa Allah. Itu benda yang paling tinggi. Dan sepakat ulama, bahawa nikmat yang paling hebat bukannya syurga.
tapi melihat Allah. Tapi bila makam kita tak sampai, kita akan cerita tentang syurga. Tapi bila makam kita tinggi, kita cerita tentang cinta. Dia macam tuan-tuan tengok orang kerja. Ada orang kerja nak gaji. Tercela tak? Tak tercela. Memang siapa pun offer kerja, dia akan beritahu gaji. Memang tujuan kerja kita gaji. Tapi mungkin tak. Ada orang bekerja, dia tak melihat gaji. Dia bukan melihat gaji, tapi dia lihat seronoknya kerja. Seronok kerja tu, tak nak gaji. Orang kata, okey, saya naik gaji awak dan saya tukar awak. Tak nak. Saya nak kerja ni. Saya suka kerja ni. Saya bukan melihat gaji pada kerja ni, tapi kerja ni sendiri. Diriwayatkan, ada seorang lelaki yang beribadat lama, 70 tahun. Allah nak beritahu pada malaikat, wahai malaikat, dia hamba-Ku, dia ibadat, betul-betul kan aku. Kamu pergi jumpa dia dan beritahu, wahai fulan, kamu ni ahli neraka. Beritahu dia. Maka malaikat ini turun. Dia jumpa Habib, dia ibadat 70 tahun. Dia tu, wahai fulan, untuk apa kamu ibadat sehebat ini, sedangkan kamu ni ahli neraka? Kalau dikatakan, walaupun aku ditentukan ahli neraka, aku tidak pernah akan berhenti menyembah Tuhan. Kerana dia memahami apa tugasnya. Kalaupun Allah takdirkan aku sebagai ahli neraka, aku tak akan berhenti untuk mentaatinya. Di sini makna redha. Kita cari redha. Dalam hidup ni kita akan buat apa yang Allah Ta'ala redha. Andai kata, kalau kata baik awak ni, apa kata kalau sekiranya awak dah buat ni, Allah masukkan awak dalam neraka. Boleh tak? Kita tak kata tak boleh. Boleh. Dan saya redha. Kalau begitu takdir saya. Tapi dalam hidup, saya akan terus melakukan kebaikan yang Allah perintah. Kalau Allah takdirkan begitu, ya. Kata ini jiwa redha. Sampai peringkat, kalau sebaliknya pun, dia akan tetap buat apa yang diperintahkan. Macam kita tengok contoh. Supaya kita faham. Dialog ini. Bila Khalid Al-Walid dipecat daripada jeneral. Dan menjadi tentera biasa. Lalu dia berperang seperti jeneral. Lalu orang berkata kepadanya, Tuan telah dipecat daripada pangkat tinggi. Kenapa masih bersungguh? Supaya mereka mengetahui aku berperang kerana Allah, bukan kerana pangkat. Bayangkan, daripada jeneral, turun tentera biasa, lalu boleh berperang. Dia keikhlasannya. Kita kalau geng-geng politik, kalau ketua bahagian je, tak ikhlas dah berjuang dah. Slow dah. Kalau ketua cawangan, slow dah. Sebab dia berjuang atas nama pangkat. Dia tak ada pangkat, dia macam lain, macam sampah macam orang lain lah. Supaya kita pergi pada tujuan apa dia? Tujuan. Kalau seorang tu, memang dia beribadat pada Allah. Bukan kerana jawatan. Masa jadi imam, Tok Bela, tiba-tiba kena pecat imam. Terus tak pergi semayang. Kenapa kena pecat imam? Sebab dia melihat pada penjawatan, bukan melihat pada tanggungjawab dia. Dah tak jadi Bela tu, tak nak datang masjid. Rupanya datang masjid sebab dia jadi imam. Bukan dia sebagai seorang Islam. Dah pecat imam, tak datang terus. Bila dia tak nak datang masjid tempat dia kena pecat, tak ada hal lah. Tapi tempat lain. Rumah Allah yang lain, datanglah. Kalau dia tak puas hati dengan AJK itu, AJK ni, dia pun tak datang. Tapi tak apa, datang tempat lain. Dia ada pilihan, hitam. Yang ni cuma jadi kambing hitam. Untuk dia tak datang, semua tempat. Awak cuma tak setuju dengan ni. Takkanlah awak pulau semua masjid. Misalnya. Dia cuma tak setuju dengan seorang ustaz ni. Semua kuliah dia tak pergi. Akhirnya salah. Ada orang tu, dia tak pergi kuliah. Dan ni kenapa tak pergi kuliah? Dia ni doktor. Doktor PhD. Dia kata yang kuliah ni semua mengatakan orang lah. Dia punya pandangan. Padahal dia orang doktor. Ya memang kita, kalau kita orang intelektual, tak mungkin kita judge satu benda hanya satu kali kita pergi, 2 kali kita pergi. Untuk kita generalisekan satu hukum yang menunjukkan kebodohan kita. Dia punya solusi dia, saya tak akan pergi kuliah, semua kata kurang. Bila dia terasa lah tak pergi masjid, semua terasa. Ayat-ayat tegur lah, memang kita terasa. Itu namanya tarbiyah. Tarbiyah ni tuan-tuan macam kita ketuk besi untuk bentuk dia jadi pedang yang tajam. Lah kena bakar dulu, kena ketuk dulu.
Kalau tuan-tuan duduk kuliah tak terasa apa-apa, tuan-tuan tidak diperbaiki. Tuan-tuan tak diperbaiki apa. Tapi kalau tuan duduk kuliah mula, rasa. Tuan-tuan sedang diperbaiki. Sebab ada, kita macam kita pergi hospital lah. Sakit tu terasa. Dia pegang kita, dia cocok kita, semua sakit belaka. Kadang-kadang kita tengah sakit, dia tambah sakit kita. Kita dah sakit kaki, dia pegang kaki kita. Oh sakit doktor lah. Tak apa. Boleh tahan-tahan je lah. Sampailah kita sembuh. Jadi kalau tuan-tuan dengar kuliah, memang adalah benda terasa. Rasa, ni ustaz ni macam kata kutuk aku. Itu adalah satu proses pentarbiahan. Sebab tu orang munafikin. Bila dia pergi kuliah, dia kuat. Dia Rasulullah SAW sebut. Dia terasa. Tapi dia buat dia pandang orang lain, bukan aku tu, orang lain. Dia ingin menjadikan dia seperti tidak terlibat. Sehingga dia kekal munafik sampai bila. Tapi orang beriman, setiap kali dia tegur, mereka datang jumpa Rasulullah. Rasul, apakah Tuhan maksudkan saya? Apakah mereka datang? Nabi kata ada satu kaum. Mereka ini tak peduli jiran mereka. Padahal mereka kaum yang baik. Tak peduli. Lalu kaum yang Rasulullah maksudkan namanya kaum Asy'ariyin. Rasulullah tu dalam kuliah tu kata ke kita tu. Untuk kita baiki. Ya sahabat. Memang sahabat tahu Rasulullah kata pada mereka. Untuk dibaiki. Kita tak boleh jadi jiran tak elok macam ni. Sebab kabilah Asy'ariyin, mereka ni rapat. Mereka akan pasti mana-mana tak ada makanan, mereka akan kumpul untuk beri makanan. Dan lebih baik pada itu bila mereka memeluk Islam, Asy'ariyin, masa Abu Musa Asy'ari. Bila mereka memeluk Islam, mereka share kuliah mereka sama mereka je, grup mereka. Mereka tak share grup lain. Pada zaman kita share lah. Bila mereka dapat saja ilmu, mereka akan kumpul, mereka betul. Rasulullah beritahu macam ni. Tapi jiran kalau bukan Asy'ari, mereka tak nak beritahu. Maka Rasulullah menyatakan, ma ba'lu aqwa la yufaqihuna jiranahum. Apa kena satu kaum ni? Dia tak nak kongsi ilmunya untuk beri faham agama pada jirannya. Apa kena mereka ni? So, grup mereka je baik. Apa kena? Lalu kata Asy'ari, fa inna Rasulullah SAW, yaknina, Nabi kata ke kita ni. Habis macam mana? Kita kena ubahlah cara kita ni. Lalu apa yang mereka dapat, mereka mula berkongsi dengan jiran mereka. Lepas tu tuan dalam Islam, ilmu ni kena kongsi. Dengan apa cara sekalipun. Bukan dia antara jenayah ilmu bila kita tak nak kongsi dengan orang. Kongsi. Hari ni alhamdulillah kita ada grup WhatsApp, kita ada Facebook. Kongsi. Kadang-kadang jiran-jiran kita ni, hari ni kita bukan jiran rumah ni, jiran Facebook kita ni. Mereka tak tahu ada majlis ilmu ni. Mereka tak tahu ada ilmu ni, ada pengisian ini. Maka kita kongsi. Ini Nabi dah ingatkan kepada kabilah Abu Musa al-Asy'ari. Mereka bagus sama mereka. Mereka tak cuba kongsi pada orang lain. Kalau mereka kongsi, maklumat itu jauh lebih memberi manfaat. Kata Abu Umar ad-Dimashqi, redha ialah hilangkan keluh kesah. Termasuk redha, hilang keluh kesah. Tidak kita merasakan apa yang berlaku ini tak baik. Tenang. Hari ni tuan-tuan kita pergi kedai makan, tutup kedai makan. Misalnya, kalau cerita ke rumah ni kita nak makan biryani paling sedap. Dia dah habis 20 km. Tengok tutup. Ini contoh mudah. Kita boleh tahu. Mungkin hari ni Allah nak suruh kita jalan-jalan je. Bukan makan. Maka kita tak keluh kesah. Jangan sekarang pula maki kedai tu. Tahu nak datang tutup pula. Kan dia tak punya jiwa yang redha, keluh kesah. Itu pada contoh yang paling kecil dalam hidup. Apatah lagi yang lain. Yang melibatkan ujian-ujian kematian, ujian-ujian kerugian. Maka jangan keluh kesah, tenang dan menghadapi hari kita. Hidup kita bukan hari ni je. Akan ada esok. Akan ada berikutnya. Kita jangan nilai nikmat hanya pada hari ni kita hilang. Kita lupa untuk menilai semalam yang kita dapat. Esok yang mungkin dapat lebih banyak. Kita lupa benda tu. Kita sekali pergi ngaik, tak dapat ikan. Lalu kita hukum seluruh hari kita, maka kita salah.
Awak mengair sehari je tak dapat ikan. Awak dah fikir bukan-bukan tentang rezeki Allah beri pada awak. Sehari awak pergi dalam seluruh hidup awak. Adakah kita menilai sesuatu kebaikan untuk kita cuma dalam satu hari? Mungkin hari ini bukan, esok ya, lusa akan datang. Terus mencuba pada hari-hari berikutnya. Akhirnya kita dapati ada rezeki yang datang selepas 7 hari, dikabur rezeki yang kita hilang 7 hari sebelum ini. Bahkan kadang-kadang datang rezeki yang kabur 2 tahun kita sebelum ini. Maka sebab itu kita tidak boleh nilai sesuatu pada apa yang berlaku hari ini. Dan jangan keluh kesah. Walaupun perangai kita memang suka keluh kesah. Sebagaimana kata Allah, innal insana khuliqa halu'a. Manusia ni memang fitrah dia keluh kesah. Sebab itu, rawat keluh kesah dengan zikir, dengan menerima qada dan qada Allah. Supaya hilang keluh kesah. Dia melihat apa yang lebih baik yang Allah akan gantikan. Kata Junaid, redha menghilangkan ikhtiar dan pilihan. Baik, apa maksud redha? Tuan-tuan, Allah dah pilih kita benda ni. Tapi kita ni tak pernah habis pilihan kita. Kenapa tak macam ni? Kenapa tak macam ni? Tak, stop. Allah dah pilih, dah. Allah uji anak kita tak macam anak orang lain. Kenapa anak kau macam ni? Tak macam anak orang lain. Kata Allah dah pilih macam ni. Maka kita tak ada pilihan lain. Melainkan kita buat apa yang Allah suruh. Ada orang ujian dia anak dia cacat. Ujian bagi dia. Anak dia kena mungkin masalah otak. Mungkin masalah fizikal. Maka tuan-tuan, ini Allah pilih untuk kita dalam ujian. Maka jangan lagi kita pilih lain. Kenapa anak saya bukan gini, bukan gini. Dengan gambaran-gambaran kita yang lain. Allah dah pilih kita misalnya kalah. Kenapa aku kalah tak menang? Kita berfikir. Sebaliknya. Maka ini bukan cara kita bila Allah dah pilih dalam takdirnya. Redha dengan apa yang Allah pilih. Kata Imam Ibn Atta, maksud redha adalah melihat hati terhadap lamanya pilihan Allah. Apa maksud lama? Benda ni sudah lama ditakdirkan. Tuan-tuan kena ingat, Allah telah menentukan takdir pada hamba-Nya sebelum 50,000 tahun kejadian hamba-Nya. Tuan-tuan, hari ni kalau kita hijrah sana, hijrah, ini semua dalam ilmu Allah. Dan ini semua dalam takdir Allah pada kita. Kita cuma hidup di dunia, diperintahkan, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Yang lainnya Allah dah tentukan. Tuan-tuan fikir rezeki, tuan-tuan cari je rezeki. Itu yang Allah suruh cari. Cari dengan cara baik. Keluarnya dengan doa. Jangan tipu orang. Jangan sekian-sekian. Kemudian cari. Allah sudah takdirkan. Kita bukan diminta bincangkan apa yang Allah takdirkan. Tetapi kita diminta memahami apa yang Allah perintahkan. Apa yang Allah perintah, kemudian kita redha dengan takdirnya. Baik, saya dalam usaha saya misalnya, saya nak cerdik, nak pandai. Maka saya akan baca buku, ada kelas, jumpa cikgu, diskusi untuk saya pandai. Tapi Allah sudah takdirkan level pandai saya setakat mana. Setakat boleh mengajar masjid, surau. Setakat tu. Saya tak boleh mungkin melebihi untuk masuk lebih tinggi. Saya dah buat apa yang orang lain buat sama. Kita kalau tengok kawan-kawan kita kan usaha sama kawan-kawan. Sama. Kalau zaman saya sekolah, kita sama dalam kelas dengan cikgu yang sama. Kita study pun sama. Start 3 petang, study sampai asar. Jadual kita sama. Tapi hasilnya berlainan. Kawan kita lebih sikit A pada kita. Tapi itulah takdir yang Allah sebut dalam benda yang dah lama ditentukan. Yang penting tuan-tuan kita melihat kepada amalan kita itu kekurangannya di mana. Bukan takdir Allah kekurangannya di mana. Takdir Allah tiada kekurangan. Amalan kita yang ada kekurangan. Ada seorang lelaki. Anaknya terbunuh syahid melawan Turki. Dulu Turki bukan negara Islam dulu. Dan Rasulullah SAW mengingatkan orang Islam supaya berhati-hati dengan orang-orang Turki. Kerana fitnahnya besar. Pada zaman tu. Disebut sebagai Turk ataupun Atrak. Ini kerana perempuan-perempuan dilawah. Bila perang menang, nawang perempuan, akhirnya jadi perempuan lawa. Biasa hamba ni kulit hitam.
Bila peperangan meluas, hamba bukan lagi orang kulit hitam. Orang yang lebih lawa daripada orang merdeka. Bila perang. Salah seorang lelaki ni, dia dibunuh oleh tentera Turki. Ini cerita Turki sebelum Islam. Sebelum Kerajaan Osmaniyah. Maka dia pun menangis. Orang ulama datang nak ucap takziah sebab anak dia gugur syahid, mati. Ucap takziah masuk takziah ni ialah untuk menenangkan. Dia kata, tak payahlah ucap takziah, saya bukan sedih sebab anak saya mati. Tapi sebab apa? Hidup bayang masa musuh hayungkan pedang, dia redha pada Allah Ta'ala. Mati dia kerana redha atau tak, itu yang saya bimbang. Saya bukan fikir tentang mati dia, saya tahu mati. Tapi saya membayangkan waktu orang kafir menghayungkan pedang, apakah dia redha dengan Allah kesakitan? Redha atau tidak? Ya, bukan masalah mati dia sedih. Masalah redha. Jadi mereka faham tentang tingginya nilai redha. Kata Imam Ruwaiyib, redha maknanya menerima hukum dengan senang hati, dengan gembira. Ini tahap lebih tinggi. Sama dengan redha, lapang dada. Pada tahap yang lebih tinggi dari senang hati, suka. Macam kita sebut semalam, kata-kata Rabi'atul Adawiyah, orang yang hamba Allah yang sebenar, dalam nikmat dan dalam ujian, dia menerima dengan sama gembira. Tak ada beza. Kalau kita tengok orang dapat periksa cemerlang, dia pun senyum. Dia tak cemerlang pun dia senyum. Itu gambaran dia. Sebab dia melihat peluang-peluang yang lain yang Allah beri pada dia. Kata Harim Muhasibi, maksud redha, tenang hati di bawah tempat berlakunya hukum. Baik, maksud berlakunya hukum, tempat di mana ada perintah Allah, maka kita lakukannya dengan tenang, dengan gembira, dengan seronok. Dengan suatu pun hukum Allah kita rasa terbeban. Kadang-kadang hidup kita lama-lama ada benda yang kita rasa beban. Ada orang ceramah lama. Kita ceramah ni beban. Nak dah ceramah. Nak berhenti ceramah. Ada orang yang belajar lama-lama. Nak belajar. Nak berhentilah belajar. Rasa macam kita terbeban pula belajar ni. Ini kalau tak pergi ustaz tanya. Beban. Pergi pula. Kita baca Quran. Terbeban baca Quran. Rasa beban. Memanglah kita amalan kita sebulan sekali khatam. Lama-lama macam ish. Kita tak nak khatam 2 bulan sekali. Kita mula nak malas. Kita terbeban dengan zikir. Amalan saya zikir sekian. Akhirnya macam berat pula. Kita terbeban dengan sedekah. Kita selalu sedekah. Mana beban. Kenapa aku sedekah? Bagi duit orang. Kadang-kala dalam banyak ketaatan kita mula rasa jemu. Itu normal. Jemu. Atas saya kata orang mengajar tentang istiqamah, dia pun jemu. Mungkin tuan kan ustaz, kita orang belajar je jemu, takkan ustaz jemu. Ustaz pun serupa juga jemu. Ramai ustaz berehat tak jawatan. Dia pun jemu. Datang hari jemu dia tak nak ngajar lah. Oh tak ngajar. Datang jemu dia. Yang belajar bersama datang jemu dia tak nak belajar. Dulu kuliah subuh, kuliah maghrib. Subuh maghrib, lepas tu subuh je, maghrib tak ada. Lepas tu subuh-subuh pun tak ada. Tapi nampaklah hujung bulan. Ujung-ujung bulan pun tak ada. Nampak ujung tahun. Ujung tahun pun tak ada. Akhirnya nampak ujung usia. Last sekali. Kat situ itu pun duduk depan jadi jenazah dah. Nampak dah. Itu memang satu fitrah yang akan melanda kita. Ujian. Siapa pun tak boleh lari. Sebab tu bila kita ni tengah strong, yang kutuk orang tak strong tu, kadang dia bertukar. Apa orang ni malak. Berpindah pada kita penyakit tu. Kita pula tak istiqamah. Bila kita kata pada orang lain. Sebab tu kita bila tengok orang lain tak istiqamah, kita boleh takut benda tu berlaku pada kita, bukan kita nak kutuk dia. Ya Allah, kau berlaku pada aku macam mana? Tengok dulu dia kat kaki istiqamah masjid, surau depan. Dia bersih semua masjid, dia jaga semua. Dia boleh jadi pengurusi masjid ni. Cara dia bertindak, bagus. Lama-lama nampak dia hilang. Hilang terus. Jumpa-jumpa tempat tak sepatut dia ada. Sebab kita tak kutuk dia. Tapi kita memang kalau Allah pindahkan kita juga macam dia. Itu jauh lebih patut kita takut daripada kita nak buka mulut kita nak kutuk dia. Dan demikian Allah mengangkat dan turun. Sebab tu kita pernah cerita pada tentang Ibnu Saqah. Ibnu Saqah hafiz Quran. Ulama yang hebat.
Dia sama dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Hebat. Tapi oleh kerana kesombongan daripada ilmu, akhirnya apa jadi pada dia? Seluruh ayat Quran yang dia hafal, dia cuma ingat satu ayat. Dan lebih malang pada tu, dia dah tukar agama dia Kristian. Berkenang seorang perempuan. Waktu ditugaskan di negara, duta negara bukan Islam. Kisah Musaka. Dan lebih teruk pada tu, akhirnya dijumpai oleh orang yang pernah kenal dia, ulama, sebagai peminta sedekah. Ada orang kata, kami pernah jumpa anak-anak Hisham bin Abdul Malik. Dengan penuh gah dan kaya. Dan selepas Hisham bin Abdul Malik meninggal dulu, kami jumpa mereka di jambatan-jambatan, di masjid-masjid meminta sedekah. Walau dulu anak raja. Akhirnya peminta sedekah. Kita lihat Allah ubah. Sebab itu Nabi ajar kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang mengubah hati manusia, tetapkan hatiku dalam agama. Sebab itu saya kata, kalau tuan-tuan tengok orang yang asalnya istiqamah agama Quran, tuan-tuan jangan kutuk dia. Tapi tuan-tuan takutlah benda itu berlaku pada kita. Sampai kita nasihat dia. Saya nak tanya. Macam mana awak boleh berubah macam ni? Saya nak tanya supaya benda tu tak kena pada saya. Macam mana awak daripada kelazatan ibadat, tiba-tiba bertukar pada kelazatan maksiat? Macam mana awak dapat benda tu? Awaklah dulu yang ajak saya ke kuliah. Awak yang dulu ajak saya ke masjid. Awak yang dulu ajak saya. Tiba-tiba awak jadi macam saya dulu. Saya apa sebab? Sebab saya bimbang Allah kembalikan juga saya pada tempat asal saya. Tuan-tuan, ini yang patut kita bimbangkan. Sebab itu kita katakan, bila seorang itu benar-benar redha, dia sentiasa bermujahadah pada majalah ahkam, pada hukum hakam Allah. Itu bila saya katakan belajar datang bosan, tak kena lawan dia. Doakan pada Allah. Itu tahap-tahap struggle kita. Atas saya ni mengajar, tiba-tiba bosan mengajar. Saya kena lawan. Melihat ganjaran Allah, melihat perintah Allah. Tentu orang yang berperang pun kadang-kadang bosan. Perang-perang kena tak menang pula. Perang tak menang. Tapi bila mereka orang-orang yang redha, mereka tetap perang sampailah mereka diambil oleh Allah sebagai syahid, atau tak menang. Macam kita tengok kalangan di Palestin perang. Ada kalangan, ni ada satu cerita. Salah seorang daripada pemimpin Hamas. Hamas, last kali dia menjadi pengkhianat. Dia berenang, Israel parking kapal dia dekat Laut Gaza. Dia berenang, ini cerita lama lah. Dia berenang dan disambut oleh tentera Israel. Punya hebat dia boleh berenang. Antara seorang komander Hamas. Lalu orang Hamas tanya, kenapa awak buat macam ni, khianat kita? Dia kata, saya dah bosan hidup susah. Saya pun nak kaya, saya pun nak makan, saya pun nak rumah, saya pun nak bini, saya. Kata dia mula melihat dunia ke dia ubah. Ini peringkat tarbiyah pemimpin yang bukan bawah ni. Supaya kita tahu benda tu berlaku dalam alam realiti. Kalau saya cerita kisah ulama bernama Ibn Saqah, yang disebut oleh Imam dan kitab ni oleh Ibn Ammad, dalam kisahnya, sebenarnya kita orang biasa ni. Jadi kita nak sentiasa redha pada semua perjalanan hukum Allah. Kalau ini hukum Allah ini baik, saya nak buang bosan, saya nak buang beban. Sebab itu tuan-tuan kena cari solusi. Kalau nak ibadat, tiba-tiba rasa terbeban. Cari solusi cepat. Sebelum agama ni mematahkan kita. Atau kebosanan mematahkan kita. Nabi kata, alaikum matutiu. Jangan macam tu. Buat sekadar kemampuan. Jangan buat lebih sehingga kamu rasa bosan. Fa innahu la yamallu hatta tamallu. Tuhan tak pernah bosan, kamu yang bosan. Allah tak pernah bosan beri pahala kat kita. Kita yang bosan cari pahala. Ini bahaya penyakit dia. Kata Jauzi, kata Imam An-Nuri, jadi maksudkan redha adalah senangnya hati kerana menerima pahit keputusan. Kadang-kadang keputusan tu pahit, tapi kita tetap senang. Macam kita tengok obat pahit, tapi dah tahu dijaminkan kesembuhan. Kita akan teguk seperti bagaimana orang yang berselera. Sebab apa? Tahu kelebihan dia menyembuhkan penyakit. Kata Imam Al-Jauzi, kata Al-Jauzi, barang siapa redha Allah Ta'ala di luar kemampuan dia, Allah akan angkat dia di luar fikiran dia. Maksudnya, kadang-kadang tuan kita tak mampu dah nak redha, tapi kita cuba juga redha.
Diri kita dah tak mampu. Tapi kita redha juga, maka Allah akan angkat darjat. Tak pernah kita bayangkan. Kata Abu Turab An-Nakhshabi, punca orang tak redha kerana dalam hatinya masih ada dunia. Kata bila kita dicintakan dunia, redha tak semudah tu datang. Redha, dia memusuhi sifat cinta pada dunia. Lepas tu kita tak nak membina cinta kita pada dunia kerana sifatnya sementara. Dan sifat ujian. Tuan-tuan tengok orang yang cuba bercinta dengan dunia, apa kesudahan dia? Dunia itu mengkhianati dia. Dengan banyak pengkhianatan yang tak boleh difikirkan. Apatah lagi mengkhianatinya ketika mana dia mati, dan mengkhianatinya akhirat kelak. Kita belajar untuk mencintai akhirat dengan menggunakan dunia. Cintalah akhirat. Jangan gunakan akhirat untuk cinta dunia. Dalam hadis bila Nabi kata, "Zaqa ta'mal iman." Merasakan kemanisan iman orang yang redha Allah sebagai Tuhannya. Maksudnya apa yang Allah Ta'ala tentukan padanya dia redha. Kata Umar Al-Khattab, dia hantar surat pada Abu Musa Asy'ari. Ketahuilah, setiap kebaikan itu bila kamu redha. Tapi kalau tak mampu redha, maka sabar. Tak redha, dia kemuncak permulaan sabar. Sabar, bila sabar dah lama kita sabar, maka datang redha. Ada satu kisah. Utbah Al-Ghulam berkata, setiap malam di qiyamul lail dia kata, "Ya Allah, jika engkau hukum aku dengan apa pun, aku tetap mencintaimu. Jika engkau mengasihi aku juga mencintaimu." Tak akan berubah. Akhirnya Utbah Al-Ghulam, dia gugur syahid dalam satu peperangan di Afghanistan. Gugur syahid. Ini sezaman dengan Hasan Al-Basri. Bila orang cek rumah dia, dalam rumah dia tu ada lubang kubur. Dan ada rantai yang digunakan untuk motivasi kalau dia malas ibadat. Kalau dia malas ibadat, dia akan masuk dalam kubur. Ditanam diri dalam kubur. Supaya datang balik motivasi. Banyak, saya pernah cerita pada tuan-tuan, ulama-ulama yang gali kubur dalam rumah. Untuk mendatangkan semangat motivasi. Kita tuan-tuan, kalau tak boleh gali kubur, letak gambar kubur kat rumah kita. Ni gambar semua tempat menarik, itu jadi. Nak pergi tempat tu je. Cuba letak gambar kubur. Letak gambar kubur. Tengok. Masuk je bilik nampak gambar kubur. Kan tuan-tuan tak ingat apa-apa. Nampak gambar kubur. Pergi kat dapur ada gambar kubur kat dapur. Itu nak kerikit makan namu tak jadi. Orang kata tak sedap lah masuk abang. Cuba tengok gambar kubur. Makan je lah. Artinya tuan-tuan kita ni perlu cari motivasi yang mengingatkan kita pada kematian. Nah, kalau berpisah ingatan kita pada kematian, sombong kita tak boleh ditundukkan. Lara kita tak boleh dihentikan. Kerana yang menghentikan ini semua, ingat mati. Ini Utbah Al-Ghulam, kisah dia. Ada satu kisah, kata Abu Ali Ad-Daqqaq, manusia ni macam tembikar. Dia bentuk, tahu tembikar. Ambil tanah liat, pilih tanah liat, kemudian dibentuk, kemudian dibakar, kemudian diusap, jadi tembikar yang indah. Kita biarkan apa Allah lakukan pada kita dengan redha. Akhirnya kita jadi tembikar yang indah. Tuan-tuan tengok orang buat sayung, labu sayung, tembikar kan lawa. Tapi caranya macam mana? Dia akan ambil tanah, uli, dibentuk, dijemur, kemudian dibakar, kemudian jadilah tembikar yang indah. Kita dengan ujian-ujian pelbagai akan jadilah orang yang indah di sisi Allah Ta'ala. Dalam sekali satu kisah, bila ada seorang hamba, terjemahan dia cacat sikit, bos dia marah kat dia. Maka dia pun nak minta redha supaya bos dia tak marah. Tapi dia tak berani. Dia guna orang tengah. Supaya tak, biar bos tak marah saya. Saya ngakulah salah sekian-sekian. Bos dia redha. Bila bos dia redha, orang tengah ni beritahu, bos awak dah okey dengan awak. Dia pun menangis. Kenapa nak nangis, kan bos dah okey. Aku bayang bagaimana nak minta redha Allah nanti. Macam mana? Ini redha manusia pun aku dah tengok susah ni. Aku dah rasa macam tak selesa bila orang tak redha aku. Macam mana kalau Allah tak redha aku? Untuk memohon redha Allah. Kata kita, kalau seorang tak suka kita, kita pun dah tak selesa.
Tiba-tiba rumah kita tak suka kita. Selesa ke duduk rumah? Tak selesa. Suami kita tak redha dengan kita. Selesa ke kita? Makan tak selera apa. Bagaimana kalau Allah tak redha kita? Kita yang sayang anak-anak ni, tiba-tiba anak tunjuk muka ketak je. Kita dah sadar apa anak aku ni? Muka ketak sedih cakap. Dia nak benda ni. Kita cuba cari tu. Abang nak apa bang? Along nak apa? Dia pun sebut sekarang. Kita akan cari beri ke dia. Sehingga kita tengok wajahnya tersenyum, kita pun tenang. Ini orang kita sayang. Tentang bagaimana redha Allah. Kalau Allah Ta'ala tak redha kita, memang hidup kita akan jadi macam tu. Sebab itu kita nak cari redha Allah dengan apa cara sekalipun. Dan antaranya ialah redha pada ujian. Sebab tidak ada amalan yang lebih hebat daripada puasa, daripada zakat, haji, umrah, daripada sifat redha pada setiap ketentuan Allah Ta'ala. Sebab ni paling berat sekali sebenarnya. Dia lebih berat daripada mana-mana ibadat. Ia semua ibadat dari sifat berat dia. Tapi tidak seberat redha. Kalau ditimbang semua amalan dan ditimbang redha, berat lagi redha. Lepas tu tuan-tuan tengok ada orang tu baik, bagus, kuliah, masjid, semua. Dia kena je satu ujian, dia tak redha. Dengan cepat, dia rosakkan semua ibadat dia dengan tidak redha. Ini redha bukan satu sifat yang kita katakan kecil besar. Kerana itu kita doa macam Nabi ajar pada kita, Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, jadikan aku redha pada semua yang kau tentukan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.